Nah, Habis kita buat tak tahu. Ustaz. Kita bagilah kerja apa sebagai bambu ni buat minggu kan. Ha. Ingat punya sambung kan. Apa tu? Ustaz Fizi. Ha. Bagilah tajuk ni pula. Ha. Kita tu lupa dengan Ustaz Fizi. Ada tu. Apa? Itu dah dekat 13 kan. Sambung kan. Dia baca kitab Faridah agak. Yang bambu dia ni. Ha. Dia dipilih boleh bingung. Oh, ya betul. Yang Rumi ni. Betul. Yang bambu ni lagi. Warna biru. Betul. Ya, Rumi ni. Ya. Betul kah? Aduh. Kita punya pasangan. Astagfirullah. Oh, nak off sana. Meh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi risalatihi al-musamma bi faridatil faraidi fi ilmil aqaidi. Dan ketahui olehmu akan bahawa seterjemah la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, itu ada
melainkan Allah. Artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua, iaitulah yang bernama dengan Allah. Tinggal tu lah kita ni ya jatuh Allah tu, jatuh ke Allah jatuh tu dah. Kelimah Allah tu ya jatuh. Nak cabai beda. Kalau kita ada tak apalah. Tiada lainnya sekali-kali. Habis. Alhamdulillah, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi ke surat 15 kalau kita Jawi ni. Pada katanya musannif, dan ketahui olehmu, wa'lam, kalau dalam bahasa Arab dia panggil wa'lam, ai i'lam utlubul ilma hatta tata'allam, tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui. Tu kan ambil tafaul sempurna Allah Ta'ala sendiri firman dalam Qur'annya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala kata fa'lam, tidak kata fa'rif, fa'lam. Apa makna i'lam? Fa'lam wa'lam ay utlubul ilma, tuntut olehmu akan ilmu sehingga kamu mengetahui, hatta tata'allam, sehingga kamu mengetahui, kamu i'tiqad dalam hati, dan kamu ajari kepada orang yang dipertanggungjawabkan ke atas kamu untuk diajari. Itu bukan setakat kita sajalah, kerana ni perkara fardu ain. Jadi bila fardu ain, wajib atas tiap-tiap orang kena mengaji, kemudian wajib pula dia kena i'tiqad dalam hati, dan wajib pula dia mengajar kepada orang yang dipertanggungjawabkan di atas dia untuk diajari. Mana paling kurang dalam rumah dia tu sendiri, bini anak dia, itu. Kata dianya, ketahui olehmu akan bahawa setarjemah. Tarjemah artinya balik bahasa, tu orang panggil tarjemah. Balik bahasa, naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra, itu dia panggil terjemah, bukan makna lagi. Translate kita kata terjemah. Balik bahasa, terjemah balik bahasa apa? La ilaha, ini kalimah la ilaha illallah. Tu la ilaha illallah tu kalimah bahasa Arab. Lepas tu balik bahasa, translate, pindah mari dalam bahasa Melayu orang panggil. Tu terjemah. Pada bahasa apa? Yang ni pada bahasa Melayu, yang ni dalam bahasa Melayu. Pada dengan makna dalam. Dalam bahasa Melayunya, itu khabar. Ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemah. Bukan makna lagi tu tak? Baru terjemah je baru tu. Tiada Tuhan melainkan Allah. La tiada, ilaha Tuhan, ilah melainkan, Allah Allah. Itu terjemah baru tu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tu artinya, arti sini nak tafsir makna Tuhan ni, bukan nak tafsir la ilaha illallah atau tak ada Tuhan melainkan Allah. Nyo tu kena kembali kepada Tuhan. Artinya arti Tuhan. Tu. Ataupun artinya arti tiada Tuhan melainkan Allah, tapi naknya makna, nak tafsir makna Tuhan. Gitu dah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tengok. Tiada Tuhan melainkan Allah, ini tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. La ilaha ay la ma'buda bihaqqin. Itu kalau ke Arab gitulah bunyinya. Tiada Tuhan, yakni tiada yang disembah dengan kena, dengan tepat, dengan betul, dengan hak. Tak ada yang disembah dengan sebenar, itu ada. Awak mari pula itu ada tu.
Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada. Tuhan yang disembah dengan sebenar itu bukan tak ada. Ada, tapi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Nah, hak selain daripada Allah tu. Yang nak gitu tu. Sebab tu mak mari itu ada tu. Nah. Tu lepas ni baru dia hurai. Tuhan yang kita nafi pada ilah tu Tuhan mana? Dua saja yang betul. Dah. Hak lain salah. Salah, sesat bokeh. Nah, silap hari bulat boleh jatuh kafir dah. Tengok. Artinya erti tak ada Tuhan melainkan Allah tu. Nak tafsir apa makna Tuhan sini? Iaitu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada. Tak ada Tuhan yang disembah itu. Tak ada Tuhan yang disembah tu tepat betul. Ada. Tak ada. Melainkan awak mari melainkan tu nak ayat kata hak kita tak nafi sejak di awal. Ingat baik. Jadi Tuhan yang sebenar, Tuhan yang tepat kalau kita sembah dia, Tuhan yang betul kalau kita ibadat ke dia tu hak ada melainkan Allah. Itu. Jadi bukan hak kita nafi itu Tuhan yang tak sebenar. Ingat baik. Tuhan hak kita nafi la ilaha la ilaha. Tak ada Tuhan. Tuhan mana hak tak ada tu? Tuhan yang sebenar. Allah pun Tuhan sebenar. Masuk Allah ketik? Dah. Tak termasuk Allah. Jangan ingat Allah pun kita nafi kafir mentah. Nah, Allah kita tak nafi. Nah. Itu dah. Jadi nafi sini tu orang panggil nafi dengan makna khabar. Khabar nafi. Bukan kita jun tolong menakdakkan, meniadakan Tuhan yang sebenar selain Allah. Kenapa? Karena Tuhan yang sebenar selain Allah tu memang pada realiti, pada wakil. Nah, pada realitinya memang tak ada sekali. Bukan kata kita pergi Tuhan hak sebenar selain Allah tu ada, lepas tu kita pula pergi kekok ke mana, pergi bunuh jihad. Kita tembak ke okey. Memang hak Tuhan selain daripada Allah tu tak ada hak sebenar. Hanya Allah saja Tuhan yang sebenarnya ada. Lepas tu duk nafi apa? Nafi ni nak khabar, nak hasar dia panggil, nak menunjukkan ketauhidan kita. Hanyalah yang ada Tuhan sebenar tu Allah jua. Itu dah. Artinya orang panggil baru, orang panggil makna tadamun. Makna yang terkandung. Bila kita kata tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, makna arti sini maksudnya. Arti sini bukan terjemah dah. Maksud. Ma yuradu bil lafzi, ma yu'na minal lafzi. Makna yang dikehendaki daripada lafaz, kita kata tidak ada Tuhan yang sebenar itu tak ada melainkan Allah. Apa orang panggil makna hak kita reti? Makna hak terpahat dalam hati kita. Nah, bila kita kata tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada melainkan Allah. Makna dianya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua. Satu sahaja. Jua dengan mana sahaja? Tuhan hak sebenar. Al-ma'budu bihaq. Ilahul haq. Rabbul haq. Tuhan yang sebenar. Nah, yang disembah, yang diibadat, yang diabdikan dengan sebenar, dengan betul, dengan tepat, itu hanya satu jua. Itu. Sebab tu hak Syekh pada MK sebut lagi tak Bakuratil Amani tu, dia kata makna tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahajalah Tuhan. Allah jualah Tuhan. Itu. Jadi hak kita duk mengatik tu kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngatik pun betul ke? Jangan la ilaha illallah. Dia panjang situ apa? Banyak orang ngatik tak betul tu. Nah, la ilaha illallah. Habis tak habis tak ada kira tadi ni. Nak ngatik betul tu, nak ngatik cepat pun tak apa cepat tapi betul. La ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah kena tekan situ terjejuh, ada sabdu tu dah. Makna hak dalam hati kita pacak tanahnya apa? Allah sahaja Tuhan, Allah sahajalah Tuhan. Kalau orang KL Lumpur lah, Allah sahajalah Tuhan. Kalau orang Kelantan, Allah Tuhan. Oh, cepat lagi. Orang Kelantan ya rekah lagi. Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan. Nah, dalam hati ya pacak gitu. Tu makna dia. Kalau kita sebut kat Melayu juga, tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Allah Tuhan, Allah Tuhan. Itu kita duk ayat semua dah itu. Nah, kita minta berutai pitih dengan saya. Mari pitih mu kata aku nak berutai. Dia kata tidak ada duit dalam poketku ini melainkan RM10. Tu ayat dia cakap itu. Nah, tak ada dalam poketku ini melainkan RM10. Apa makna dia? Maknanya RM10 sahaja duit yang dia ada. Itu tu makna dia panggil. Bila kata tak ada Tuhan melainkan Allah, lepas tu apa makna? Allah Ta'ala Tuhan, Allah sahaja Tuhan, Allah Tuhan, hak lain tak. Itu maksud itu. Jadi sebab tu salah besar bila kita la ilaha tu kita nafi Tuhan hak tak sebenar, hak ditasawur oleh orang kafir dalam kepala otak dia. Mana? Berala-berala, tokong-tokong, dewa-dewa, matahari, kau berapa moneka hak dia duk sembah tu, kita duk nafi hak tu, tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab jadi isbat Tuhan yang tak sebenar tu yang ada. Tu berat tu. Tu kalau kita nafi pada ilah, la ilaha, tidak ada Tuhan tu Tuhan yang tak sebenar. Tuhan palsu kita panggil Tuhan tak sebenar ni, Tuhan palsu. Bukan Tuhan lah. Tuhan palsu bukan Tuhan. Duit palsu bukan duit. Ada ayat sama dah. Tu bila kita nafi Tuhan palsu, bermakna kita isbat Allah tu Tuhan palsu. Sebab apa? Sebab makna dia tak ada Tuhan melainkan Allah. Tiba-tiba Tuhan situ Tuhan palsu. Tak ada Tuhan palsu melainkan Allah. Allah Tuhan palsu ada. Berat. Tak kafir apa. Jaga-jaga. Ni ramai kalau tak mengaji tauhid kan? Yang nafi berhala. Nafi buat berapa muka menatan tu bukan Tuhan jak di awal lagi. Dia kata acong panggil Tuhan sak. Loh, mu nak jadi acong kan? Nama Zahid, nama Khalid, nama Samad, tiba-tiba nak ikut acong. Jangan. Kita orang Islam ni mengaji akidah kita, ngaji pegangnya kita. Jangan dia ikut orang. Hak tu kita jadi marah bila orang nak tegur, kata ustaz ni apa duk sebut Tuhan, Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ni banyak. Sudah. Tuhan banyak kafir mu pak cik. Hawi gitu lalu tak kira tu orang dah. Nampak nak ajar apa kita tak ada janggut ni kan. Kata ustaz ni duk Tuhan, Tuhan. Sebut Allah lah. Apa je payah sangat nak sebut Allah. Sebut Tuhan, Tuhan. Jangan, Tuhan ni banyak. Tuhan banyak. Mana hak banyak sebut tu di Batu Kih ada tu. Besar tu. Hak di Kelantan tu banyak anak 3 besar-besar saja. Berat kata mu pak cik. Tu Tuhan ke? Tak acam bagi Tuhan. Weh, dah pak cik nak jadi acam lagi masuk agama acam. Jangan duduk dalam Islam ni. Jangan duduk dalam surga masjid ni. Tu ya baga nak jadi pak ananda karupang acong lenglong leng teng long long. Hidup denung lah. Kafir lah pak cik kalau Tuhan ni banyak. Tuhan ni sebut kata Tuhan kena ke Allah, sebut kata Allah kena ke Tuhan, tak ada hak lain dah. Pada hak tu hak dia mau sebut hak tu bukan Tuhan, tapi acam panggil Tuhan. Dia panggil mui tak kenal Tuhan, nak jadi pada dia juga tak kenal juga Tuhan. Maka sebab itulah ulama kata awal wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahu bi istisqani. Awal-awal yang diperdu, yang dipentingkan di atas manusia itu ialah mengenal Tuhan yang sebenar dengan penuh keyakinan. Itu kan. Jadi orang ni tak kenal Tuhan, duduk iktiraf juga Tuhan tak sebenar tu Tuhan. Kita tak iktiraf, kita sebut Tuhan palsu. Tuhan palsu tu bukan kita iktiraf dia tu Tuhan.
Orang kata ni duit palsu ni, adakah dia iktiraf ni duit yang sebenar? Tak lah. Duit palsu tu bukan duit, tak ada nilainya. Kalau kita beli tu tak laku. Itu tu sama setara dengan kertas biasa. Jadi hak dia mau duk panggil Tuhan kepada hak palsu tu bukan Tuhan lah. Batu setara dengan makhluk biasa gini, makhluk batu, jokong, seming. Itu lagu tu. Habis. Jadi sebab tu dia kata artinya, yakni maknanya begitu. Maksud dengan kata tak ada Tuhan yang sebenar itu ada melainkan Allah, bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua. Satu sahaja. Atau boleh kata Allah jua Tuhanku. Boleh ke? Allah sahajalah Tuhanku. Boleh ke kata gitu? Tu sah belaka. Makna dia sah belaka tu. Iaitulah, mana iaitulah? Satu sahaja tu mau mana? Iaitulah ni kembali pada satu saja, satu jua. Iaitulah Tuhan yang sebenar itu satu tu, yang bernama dengan Allah. Yang bernama, bukan yang diletak nama. Sebab Allah ni bukan makhluk mana-mana hok letak nama dia. Gini kami panggil nama Allah lah deh. Bukan lagu tu deh. Kami pernama ke awak Allah. Bukan gitu dah. Dia sendiri yang memperkenalkan zat dia namanya Allah. Sebab tu kata yang bernama. Itu dah nama. Ismun li dzatin ma'budu bihaqqin. Itu. Sebab tu Allah tu apa? Ismun, ialah satu nama. Lidzatin, bagi zat. Zat mana? Al-ma'budi bihaqqin, yang disembah dengan tepat. Itu dia panggil nama bagi zat yang disembah dengan tepat. Apa? Allah. Jadi kalau kita sembah tu tak kena ke dia, kita tak panggil sembah Allah. Macam orang Kristian. Orang Kristian ni yang ngaku ke Allah tu Tuhan dia. Tapi ibadat dia, pengabdian dia tu tidak kena ke Tuhan yang sebenar yang bernama Allah. Sebab apa? Sebab dia iktikad yang bukan yang sebenar pada hak Allah. Tu Allah ada anak lah, ada sifat yang boleh cabut daripada Allah. Mana ilmu yang cabut, lepas tu jadi insan. Contoh bagai-bagai lah faham dia tu. Tu. Maka walaupun dia tu mengaku kata Allah tu Tuhan dia, tapi ibadat dia tu tak kena kepada zat yang disembah dengan tepat, maka tak dipanggil dia tu menyembah Allah. Sebab kita nak dikatakan orang panggil kita sembah Allah tu dengan cara hak Tuhan perintah. Maka sebab tu kita orang Islam ni ibadat kita tu diperintah oleh Allah Ta'ala. Nak semaya ngadak kepada Kaabah. Kenapa? Kerana Kaabah tu kiblat bagi sembahyang. Patut Allah ada duk cakap hangak depan ke? Dah. Allah tidak bertempat. Gitu dah. Nak berdoa Tuhan suruh hakat tangan ke langit. Tak ada minta ke langit. Kenapa? Kerana langit tu kiblat bagi doa. Bukan Tuhan duduk langit. Kalau Tuhan duduk langit, semaya tidur senang. Sembah duduk langit tu. Tak. Maka kita ibadat mengikut apa hak Tuhan perintah, itulah orang panggil ibadat kita tu kena tepat kepada Tuhan yang sebenar. Didasari dengan pegangan yang hak tentang ketuhanan, tentang hukum sifat ketuhanan. Maka sebab tu orang yang tidak kena hukum ketuhanan, tidak kena hukum sifat ketuhanan, boleh terjatuh kepada tu menyembah selain daripada Allah. Boleh terjatuh, bukan mesti lagu tu. Sebab jahil dengan sifat ketuhanan itu tidak membawa kepada jahil kepada Tuhan itu sendiri. Macam setengah-setengah firqah-firqah yang dhalah dalam Islam, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Musyabbihah, Mujassimah, Murji'ah dan sebagainya, Jahmiyah. Ikutlah. Fuak-fuak ni sesat. Tapi
mereka tu tidak jahil bahawasanya Tuhan mereka tu Allah, betul tak? Tak jahil, cuma mereka tu jahil dengan sifat-sifat ketuhanan. Terkadangnya diisbat kepada perkara-perkara yang tidak layak kepada zat ketuhanan. Maka sebab tu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tarajuk di akhir hayat dia daripada mengkafirkan ahlul kiblat, melainkan mereka-mereka yang zahir nyata kekufurannya tidak boleh ditakwil lagi. Seumpama orang yang mentashbih, mentajsimkan Allah sama seperti jisim-jisim makhluk, itu kafir. Ataupun yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu perkara sehingga benar-benar perkara itu berlaku baru Allah Ta'ala tahu, itu kafir. Seperti Qadariyatul Ula, kafir. Tu. Dan seperti mereka-mereka yang mencaci maki, melaknat sahabat dan sebagainya, mengkafirkan sahabat, itu kufur juga, itu kufur dengan hak kenabian. Tu. Baik, habis. Tu. Jadi itulah makna tak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang disembah dengan tepat, dengan betul, dengan kena, itu ada melainkan Allah. Apa makna? Yakni Tuhan yang sebenar itu satu jua, satu sahaja. Mana Tuhan yang sebenar itu satu sahaja? Iaitulah Tuhan yang sebenar itu satu jua, satu sahaja, yang bernama dengan Allah. Sebab tu Allah ni kelimah yang tidak boleh kita nak terjemuh dalam bahasa-bahasa selain daripada Allah tu memang sudah Allah dah. Itu tu. Tak boleh nak terjemuh dalam Ta'ala. Kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan bahawasanya Allah tu kalimah yang murtajal. Murtajal ni artinya tidak dipindah daripada mana-mana asal kalimah yang lain, bukan istiqaq dah. Maknanya asal dia Allah, Allah dah. Lebih-lebih lagi. Kalaupun kita berlaku di atas pendapat ulama yang mengatakan asal kalimah Allah tu daripada kalimah ilah. Tu kerana fitrah manusia ni memang nak ke Tuhan. Sebab tu orang yang iktikad Tuhan tak ada tu menyalahi fitrah manusia dah tu. Memang fitrah manusia nak ke Tuhan. Tetapi dengan akal manusia semata-mata dia tidak akan mencapai kenal Tuhan. Tak boleh. Maka sebab itulah Allah Ta'ala tidak memperwajibkan di atas orang yang tidak diutuhkan Rasul mengajar dia tu sebagai kewajipan untuk dia kenal Tuhan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidak kami azabkan mereka itu manusia sehingga kami utuskan mereka itu Rasul. Sebab tu orang hak Rasul tidak diutuhkan dipanggil ahlul fatrah. Mana mereka ni free hidup, walau tak kenal Tuhan tak apa. Sebab mereka bukan mukallaf. Mereka tidak diwajibkan untuk kenal Tuhan. Kenapa? Kerana akal mereka semata-mata tidak boleh mencapai untuk ma'rifatullah. Sehinggalah Rasul diutuh. Rasul lah yang memperkenalkan kepada manusia bahawasanya Tuhan ni ada, bukan tak ada. Hak ada tu pula tak ada lolo, bersifat dengan bagai-bagai sifat kesempurnaan. Nama zatnya Allah. Tu kan. Maka daripada ilah tu ditambah alif lam. Al-ilah. Khah dah tu. Alif lam. Nak makrifah, nak mengenal orang panggil alif lam makrifah. Khusus kata ni Tuhan yang sebenarnya. Jadi bila jadi al-ilah tu, tidak ringan untuk menyebut al-ilah. Al-ilah. Jom kita pergi sembah al-ilah. Maka dibuatkan alif yang kedua, al-i tu dibuat. Jadi mana? Al-lalah. Oh, lagi berat. Nak sebut al-lalah. Jom kita pergi sembah al-lalah. Pelik jadi bunyi. Maka dimasukkan tasydid di atas lam tersebut. Jadi Allah. Maka ketika tu maknanya sama sahaja dengan pendapat ulama yang mengatakan asal kalimah Allah tu ialah lafaz murtajal, iaitu ismun lidzatin ma'budi bihaqqin. Nama yang kita sembah dia tu tepat, betul, kena sengerti. Tu jadi sebab tu Allah khas pada lafaz dan khas pada makna. Kalimah Allah ni khas pada lafaz dan khas pada makna. Itu lagu tu dah. Habis itu. Tu. Tiada
Tiada lainnya apa? Tiada Tuhan yang sebenar itu lainnya, lain daripada hak satu tu tak ada. Nah, Tuhan yang sebenar selain daripada dia hak satu tadi itu tidak ada sekali-kali, albattatah itu dia panggil qat'an, langsung tidak ada. Itu mana sekali-kali itu langsung tidak ada, qat'an, albattatah ay qat'an dalam bahasa Arab gitulah. Dia ni mari dalam cakap Arab ni sebenarnya. Ibarat kita Jawi kita ni sebenarnya mari dalam bahasa Arab. Nah, jadi bukan saja-saja letak sekali-kali. Sekali-kali ya, sekali, dua kali adalah, jadi bukan gitu. Sekali-kali ni makna albattatah. Apa albattatah? Ai qat'an, langsung putus, tak ada. Itu maknanya tiada lainnya sekali-kali ni. Tiada Tuhan yang sebenar itu lainnya, lain daripada yang satu itu sekali-kali, yakni langsung tidak ada, langsung tidak ada. Itu makna sekali-kali. Albattatah ai qat'an, putus, tak ada. Betul sungguh tak? Betul sungguh. Kau ada Tuhan sebenar selain Allah? Ada? Tuhan yang betul selain pada Allah tu ada tak? Tak ada. Apa kita belajar dah sifat wahdaniyah mula dah bersangat esanya Allah Taala. Mana? Itu dalil Allah Taala sebut dalam Quran sebagai dilalah atau burhanut tamanu. Hujjah yang menunjuk kata terteguh berbila Tuhan. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Tengok. Lau kana, jikalau adalah fihima, pada keduanya yakni langit dan bumi, alihatun, Tuhan yang sebenar, illallah, selain daripada Allah. Ada so lagi pada dah nak cukup dua gu dengan dia. Tak usah kata tiga empat Tuhan selain pada Allah sebenar tu nak cukup dua dengan dia. Kalau ada, jadi mana? Kalau ada la fasadata, hancur lebur langit bumi, dengan makna tidak boleh wujud sejak daripada awal walau sebesar zarah. Betul tak? Itu ingat balik kita mengaji mula ni. Tahu bila tahu sifat wahdaniyah ni. Nah. Ingat balik. Nah. Tu keluar ni masalah lah kan. Kalau Tuhan tu tidak bersangat esa, nescaya dia berbilai. Paling kurang berbilai dua. Ada kala dia berpakat, ada kala dia berkelahi. Hak berpakat keluar tiga rupa masalah. Semua natijah kesimpulan membawa alam ni tidak boleh wujud sejak daripada awal. Kalau dia berkelahi keluar dua masalah. Jadi lima masalah. Di atas ulama yang tidak menjalani mengisbatkan hal. Kalau menjalani di atas mengisbatkan hal, keluar 6 rupa masalah. Semua masalah-masalah yang di fardu takdir. Fardu takdir maknanya di wak lolok, wak tipu-tipu, tak apa. Sebab kita orang mukmin ni tipu-tipu dalam otak ni sebab nak ambil natijah hak akhir tu, iaitu Allah tu saja Tuhan sebenar. Hak lain tak. Tu tak apa otak kita ni. Nah, sebab apa? Li'annal aqla, kerana sesungguhnya akal ni, nah, mungkin harus nafrud, untuk difardu takdirkan, nah, syai'an mustahilan atau syai'an muhalan, sesuatu yang tentu tidak ada dalam kepala otak kita. Kita tipu-tipu ada. Macam mana jadi? Natijahnya alam ini tidak boleh wujud sejak daripada awal walau sebutir zarah. Lepas tu alam ni tak wujud sebutir zarah, betul tak? Tak betul. Mana? Dengan mata kepala kita tengok langit, bumi, gunung, ganai, bukit, bukau, sungai, apa lagi weh? Lembu kubah, yatik, gajah, rimau, orang berapa semua ni gapo? Siapa buat? Nah, akhirnya menatijahkan tak ada alihatun illallah. Tuhan lain pada Allah sebenar tu tak ada. Allah saja Tuhan yang sebenar yang ada. Itulah gitu. Bunyi ni nak azan dulu tak? Nak azan dulu. Mana tu bila tak ada yang ni. Ini sistem. Pengganti. Pengurus di sini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya karim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوصية والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Maka ini nak tafriq masalah. Maka kalimah la. Maka kalimah la pada kata la ilaha illallah. La sebuti itu, gitu dah. La sebuti itu menunjuk makna memberitahulah iyo, meroyaklah iyo, memberi retilah iyo kalimah la tu atas nafi. Nafi dengan makna ternafi. Gitu dah. Tu nafi dengan makna ternafi. Sebab bukan nafi dengan makna fi'lul fa'il, bukan perbuatan kita contoh ke duk nafi ke Tuhan hak tak sebenar, Tuhan sebenar selain pada Allah tu tak ada, bukan. Sebab Tuhan yang sebenar selain Allah tu memang tak ada sedia kala, ternafi sedia kala. Itu maksud itu. Macam juga kita duk ucap tasbih tu kan, subhanallah subhanallah. Tasbih tu maknanya menyucikan Allah, tapi makna situ dengan makna tanzih, dengan makna tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Itu dah. Tu. Dia panggil apa? Fi'lun bimakna infial. Gitu. Sebut dengan mana fi'il, mana seolah-olah macam kita yang menafi, kita yang menyuci, tapi bukan, naknya tersuci, infial, tersuci. Tersuci, ternafi. Itu. Sifat-sifat kekurangan ni di Allah Ta'ala ternafi sedia kala lagi. Bukan sebab kita duk ucap tasbih lepas maya 3 kali, subhanallah 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 subhanallah. Lepas tu dalam hati kita, oh sedap tu kita duk tolong menyuci ke dia ni, padahal tak ada sifat-sifat kekurangan pun.
Kita hari-hari 33 kali duk menyuci ke dia. Malah dah aku pandai subhanallah 3 kali, biarnya cuma dia dengan sifat-sifat kekurangan. Gitu kok. Dah. Tu mana gitu dah. Bukan orang panggil menyucikan Allah dengan makna fi'lul fa'il. Bukan makna kita yang tolong menyucikan. Kalau kita tak atas tasbih subhanallah, cuma habis Tuhan dengan sifat-sifat kekurangan. Hei, bukan gitu. Kita tak ucap tasbih pun Tuhan tersuci sedia kala lagi. Kita tu menyuci tu dalam hati kita, duk mari pasal Tuhan boleh bersifat dengan sifat kekurangan. Nah, adapun di hak Tuhan tersuci sedia kala lagi. Sama juga ni. Nah, menunjuk di atas nafi dengan makna ternafi. Dah. Fi'lun bermakna infi'al. Gitu. Apa erti nafi atau ternafi? Erti nafi itu ialah meniadakan. Nafi itu memang meniadakan. Tu tapi bukan dengan makna kita yang meniadakan Tuhan yang sebenar selain Allah. Kalau kita tak meniadakan Tuhan sebenar selain Allah, jadi Tuhan sebenar selain Allah pun boleh ada dia. Bukan gitu. Tu makna la tu di atas nafi dengan makna meniada dengan makna tertiada. Meniadakan ini tertiada. Begitu apa? Begitu. Meniadakan ini tertiada. Maka sebab tu tak timbul orang panggil tahsilul hasil. Nanti akan dia buat mari persoalan masalah. Ada orang tanya, Tuhan yang tak sebenar selain Allah tu memang tak ada. Bila tak ada, apa tugas kita pulaknya duk gi kata duk gi meniadakan benda hak tiada, kita gi meniadakan. Jadi tahsilul hasil ya bang. Benda hak tak ada dah kita gi tak ada pula. Gitu ke? Bukan makna meniadakan. Nafi itu memanglah meniadakan, tapi nafi dengan makna ternafi. Nafi dengan makna intifa, begitu. Infial, intifa. Salaba yaslubu salban, salaba yaslubu salban ay insila. Itu. Nafa yanfi nafian bimana intifa. Itu dengan mana gitu? Ternafi. Sebab itu terjemah artinya arti nafi meniadakan ini tertiada tak ada. Sebab tu tak timbul orang panggil isu meniadakan benda yang meniada. Sebab takut orang ni salah faham lagu tu. Sebab tu nanti ada soalan dia tanya belakang ni, tak silap aku surat sebelah. Di bawah tu kata. Mana maka jika dikata orang bahawasanya yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah itu tiada ada ia sekali-kali, maka tiada sah dinafikan dia, kerana menafikan barang yang tiada ada itu tahsilul hasil, dan iaitu mustahil tahsilul hasil. Tengok. Jadi kalau kita tak memaknaikan makna nafi dengan makna intifa, nafi dengan makna meniada dengan makna tertiada, maka akan timbul persoalan. Dah Tuhan yang tak sebenar selain pada Allah memang asal tidak ada. Apa nama hijab pula kita jonafi jo meniadakan, duk gi meniadakan benda hak memang tiada tu tahsilul hasil. Duk gi meniadakan benda hak tiada dah tu tahsilul hasil. Maka tak sah tu. Maka jawabnya kalau kita halusi lagi bahasa alim ulama kita ni, nafi bimakna intifa. Nafi dengan makna ternafi. Maka tak timbul isunya kita jung meniadakan Tuhan yang tak sebenar selain Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan yang tak sebenar selain Allah memang tak ada sejawab. Lepas tu apa kita duk menafi? Bukan kita duk menafi, duk meniada. Lepas tu ternafi sejak di awal lagi. Lepas tu la ilaha duk kata tak ada Tuhan, itu khabar sahaja. Itu nak royak je, bukan kita hak ju tembok Tuhan hak sebenar selain Allah dah. Bukan gitu. Bukan makna Tuhan hak sebenar selain Allah tu ada. Lepas tu kita duk tembok, duk main syigang, duk pedih, siapa mati habis tinggal rasa. Mana? Allah. Bukan makna gitu dah. Tu faham molek tu. Sebab tu kena takwil lagi tu. Artinya arti nafi meniadakan, yakni tertiadakan. Tu nafi bimakna intifa. Itu.
Bukan senang lah weh nak baca kitab ni, kalau kita tak ngaji ni ada dak hurai siapa lagu timur ni, tak ada dah pakai baca order begitu, ada. Setiap perbahasan ibarat dalam kitab ni ada orang panggil huraiannya, dan kalimah ilah habislah. Jadi la tu orang panggil la nafi jenis asalnya, lam nafi lil jinsi dia panggil, lamu lin nafi lil jinsi. Lam yang dihantarkan maknanya nafi bagai-bagai jenis-jenis, tapi nafi dengan makna ternafi. Sini kena pakai makna nafi dengan makna ternafi. Dan kalimah ilaha pada kata la ilaha illallah tu pula. Kalimah ilaha pada kata la ilaha illallah tu pula, itu ialah manfiyun. Apa makna manfiyun? Erti manfiyun itu gitu. Arti manfiyun yang dihukumkan dengan tiada adanya yang tu kenalah kezak ko apa-apa tak kira benda perkara yang dihukum, yang diputuskan dengan tiada adanya perkara tersebut. Gapo dia? Tuhan yang sebenar, Tuhan yang hak, Tuhan yang betul, tapi tak termasuk Allah. Jangan pula termasuk dengan Allah kata. Hak nilah setengah ulama siapa keluar perbahasan. Boleh tak saat-saat kita nak tidur tu kita ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada sebilangan ulama yang melarang. Ada. Sebab apa? Ya sebab sebab bimbang takutnya kita duk kata la ilaha tidur kalau kita kata la ilaha, saat kita kata la ilaha tu Allah memang kita tak nafi sejak di awal, tak apa. Bimbangnya takut kita kata la ilaha tu dengan Allah pun kita nafi juga awal-awal. Tak ada Tuhan yang sebenar. Allah pun tak ada kata, melainkan Allah Tuhan sebenarnya ada. Tak ada Tuhan yang sebenar termasuk Allah, melainkan Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Tidak ada Tuhan yang sebenar termasuk Allah, melainkan Allah saja Tuhan yang sebenar yang ada. Jadi dia orang ni mukmin kafir, kafir mukmin, kafir mukmin. Sekejap ada. Tu lagu tu jadi. Jadi bimbang takut ada jenis lagu tu. Ya faham. Silap tu. Kalau fahamnya sudah benar, mana tidak ada Tuhan yang sebenar. Allah masuk tidak? Tak ada tu. Tak termasuk. Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Sebelum kita kata tak ada Tuhan yang sebenar tu, Allah tu ada sedia kala, kita tak nafi lagi. Tak nafi. Buktinya illallah, melainkan Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Itu bukti kata kita tak nafi Allah tu Tuhan yang sebenar yang ada. Hak kita nafi Tuhan yang sebenar selain Allah tu tak ada. Tu hak kita nafi. Jadi kalau hak tu tak apa, kalau faham gitu sungguh. Bimbang takut dia tak faham lagu tu. Takut dia faham tak ada Tuhan yang sebenar dengan Allah punya nafi juga tak ada berlaku. Maka salah kalau dia mengucap tak ada habis tidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tidur kerong. Tak ada Tuhan nya Allah pun tak ada juga. Tidurlah kafir mata. Kalau mati tengah celah tu. Sudah. Tu sebab tu ada setengah ulama sampai tahap tu Tapi hak tu nak cerita benda hak terpencil itu. Tapi tak sampai tahap tu. Hak banyaknya pakai tak faham gapo perkara dia ngatik gapo pun. La ilaha illallah, la ilaha Allah. Dia tengok tu imam yang lambat tu imam ni bila ni siapa pala sebeh dah. La itu ulah lagi banyak teh. Cukup dah tu 100-nya. La ilaha illallah, la ilaha Allah. Mau sedap ni makan dia kuat apa hak banyak lagi tahu tak payah apa bodoh ngatiknya. Tu berat tu. Itu berat. Sebab tu almarhum sahibus samahah mufti Kelantan, Tuan Guru Haji Ahmad Mahir. Nama dia Ahmad Mahir itu Syekhul Azhar beri gelar dia Mahir. Sebab dia mahir dalam ilmu usulul fiqh dan ilmu usuluddin ni, ilmu kalam. Satu hari orang kampung jemput dia ceramah. Tajuknya ekonomi Islam. Cerita ni
almarhum Tok Guru hamba ceritanya, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Jadi dalam perjalanan tu Tok Guru pun tanyalah orang hak Jepun. Tanya ekonomi Islam ni, tajuk awak bagi ekonomi Islam. Islam ni dibina di atas 5 perkara hak besar-besar. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nak tanya, apa makna aku bersaksi akan bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi akan bahawasanya Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah. Nak tanya gitu. Jadi orang yang menganjur program tu jawab, itulah makna dia tu. Aku bersaksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Duk ulik-ulik dah. Duk ulik-ulik tu. Dak hak tu hak hamba sebut tadi. Hak mu faham dalam kepala otakmu tu apa makna? Tak boleh jawab. Maka tajuk hari tu tak jadi ceramah ekonomi Islam. Nah, ceramahnya 2 kalimah syahadah. Ni hak besar sekali. Ni hak besar sekali. Semaya tak reti rukun syarat sah tak semaya? Tak reti rukun syarat semaya tak sah semaya. Rukun qauli fi'li qalbi, rukun 13 tu syarat bagi tiap-tiap rukun tak reti. Pakai duk tungging gitu, tengok orang mengakuk nungging enggak. Orang menerak hati dia pun tak tahu gapo. Orang punya dia pun baca apa tak tahu. Sah tak semaya tak sah. Sama syahadat pun ada syarat, ada rukun. Tak reti syarat rukun syahadat, nak sah mana syahadat. Walaupun Islam kita ni dengan baka, dengan keturunan taba'an li abawai, tak nafi kita ni Islam sejak di baka keturunan lagi, tapi syahadat kita wajib kita kena reti. Wajib, bahkan kata ulama dalam mazhab Maliki, wajib seumur hidup dia mengucap 2 kalimah syahadat sekali sebagai nak menunaikan kewajipan rukun Islam yang 5, walaupun dia Islam dah dengan secara baka. Itu lepas tu tak tahu syarat syahadat, rukun syahadat, tak tahu rukun syahadat. Yang 4, isbat zatullah, isbat sifatullah, isbat af'alullah, isbat kebenaran Rasulullah. Mengucap lagu mana hari-hari? Cakap duk mengucap dengan mulut saja lah, hati tak ada tasdik. Tu bahaya. Tengok. Jadi ilaha tu dia panggil manfiyun. Apa manfi? Artinya arti manfi yang yakni benda, perkara yang dihukumkan, yang diputuskan dengan tiada adanya perkaranya yang tu. Jadi la itu lamul la tu lam linafyil jilil jinsi dia panggil. Lam la yang dihantarkan maknanya nafi jenis. Nafi dengan makna ternafi. Ilaha itu dia panggil manfi, benda hak kita kata dengan ternafi tadi. Gapo hak kita kata dengan ternafi, dengan tak ada sedia kalanya, iaitu Tuhan yang sebenar tak termasuk Allah. Tak termasuk Allah. Ingat baik. Tak termasuk Allah. Dah. Itu lagu tu. Sebab apa? Sebab dalilnya ni. Dan illa itu. Dan kalimah illa pada kata la ilaha illallah itu. Dan kalimah illa pada la ilaha illallah itu menunjuklah ia, kenapa itu? Menunjuklah ia kalimah illa tu atas makna istisna'i, atas makna istisna dia panggil. Istisna. Apa artinya istisna? Bahasa Arab istisna ni. Arti istisna kacawali. Kacawali mana melainkan. Ya juga kacawali pun boleh juga kacawali. Kacawali pun boleh, melainkan pun boleh. Kalau bahasa standard kat kecuali. Kalau bahasa orang Kelantan kacawali. Kacawali tu. Cuba tengok angka 3 luar dia kata. Qauluhu qaulul musannifi kacawali. Bermula perkataannya perkataan bagi musannif kacawali. Kacawali ni ini mana? Ini kalimah kacawali ni. Kalimah diistisnakan dengan dia, dengan kalimah kacawali
pada lugah Melayu, pada bahasa Melayu. Seperti juga kalimah melainkan. Dia nak kata kacawali ni sama maknanya melainkan. Contohnya mana? Seperti ini misal bagi makna kacawali dengan melainkan ni hak tula dia kata. Sama. Seperti dikatakan pada tuturan pada bahasa Melayu. Tuturan ni ibarat bahasa Melayu kita kata. Esok hari aku pergi ke rumah engkau. Esok aku pergi rumah mung. Kacawali, kacawali tengok. Kacawali ada bagiku uzur. Apa makna kacawali ada bagiku uzur? Artinya melainkan ada uzur. Aku tak pergi lah kalau ada uzur kan. Kacawali kalau bahasa Kelantan kacawali. Kacawali dah. Caca, kaca, waw alik, kacawali. Kacawali dia pakai. Kacawali. Boleh lah kan macam kecuali bahasa Kuala Lumpur kan, KL Lumpur kecuali lah. Kalau bahasa Kuala Lumpur gini lah, esok hari aku pergi ke rumah engkau kecuali itu bahasa KL Lumpur dah tu. Kalau Kelantan, esok hari aku pergi lah rumahmu kacawali. Kacawali ada bagiku uzur lah. Apa makna kacawali? Artinya melainkan ada uzur. Jadi sama tak makna dia? Sama. Sama. Esok kau pergi rumah demo melainkan uzur lah. Kalau uzur ambo tak pergi lah. Melainkan. Ataupun ya kecek. Esok kau pergi rumah demo dah. Kacawali aku ada uzur. Kacawali tengok. Sama tak makna dia? Sama. Jadi kacawali dengan melainkan ni hak tula je kata Syekh Ahmad nya. Dalam bahasa Melayunya dua-dua ni kalimah istisna dia panggil. Istisna ni apa? Kacawali. Kata aku ada tak tahu. Pengkecualian. Hak tak termasuk benda hak kita nafi gitu tapi istisna sini ialah istisna muttasil dia panggil. Dia ada istisna munqati', ada istisna muttasil. Itu dah. Tu. Istisna muttasil. Istisna mana? Pengkecualian yang bersambung. Maknanya ialah benda hak kita nafi, dengan benda hak kita nak buat pengecualian tadi, benda yang sama, iaitu al-ma'budu bihaq, Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar. Sebab tu salah besar apabila dia nafi Tuhan yang tak sebenar. Seperti dia kata tadi lah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Tidak ada Tuhan yang tak sebenar. Mana Tuhan tak sebenar? Tuhan palsu. Berhala tu tak ada. Dia tengok. Dewa-dewa berapa disembah oleh orang kafir tu tak ada. Tidak ada Tuhan yang tak sebenar. Jadi nafi Tuhan tak sebenar. Tidak ada Tuhan yang tak sebenar melainkan yang ada Tuhan tak sebenarnya siapa? Allah. Tak kafir apa? Sebab ittisal ni muttasil. Bukan munqati' dah illa sini. Istisna muttasil dia panggil. Mana benda hak lepas daripada illa dengan selepas daripada illa, benda hak sama. Sebab tu bila kita nafikan tidak ada Tuhan di sini dengan makna tidak ada Tuhan yang sebenar, tapi selain Allah, tak termasuk Allah. Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Hak kita nak mengkhabar, nak memberitahu kepada orang keternafiannya Tuhan yang sebenar selain Allah. Itu lah kita nak cerita. Adapun Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Batu kita kata melainkan Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Jadi gitu. Jadi tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah sahajalah Tuhan yang sebenar yang ada. Jadi kalau kata tidak ada Tuhan yang tak sebenar melainkan Allah Tuhan yang tidak sebenar yang ada. Allah Tuhan palsu ada. Tak kafir apa? Tu bahaya tu. Habis. Apa makna kacawali ni? Istisna tu bahasa Arab. Bahasa Melayu kacawali atau kecuali atau melainkan, yaitu kacawali atau melainkan ni ialah mengeluarkan barang yang kemudian daripada barang yang dahulu. Mengeluarkan barang sini kena kepada Allah. Kita keluarkan barang
yang kemudian daripada barang yang dahulu. Mana barang yang dahulu? Ilah tadi tu. Nampak tak? Mengeluarkan barang ini, mengeluarkan Allah kemudian daripada barang yang dahulu, kemudian daripada nafikan Tuhan yang sebenar selain Allah. Itu maksud. Jadi Allah kita tak nafi. Itu dalil kata kita tak nafi Tuhan yang sebenar Allah. Dalilnya mana? Illa tu apa? Istisna. Istisna ni apa? Mengkecualikan daripada penafian kita tadi. Daripada ternafi hak kita khabarkan ketiadaan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar ni tak ada langsung ke? Tak ada langsung, tapi Allah saja ada. Gitu lah. Sebab tu kita kata melainkan Allah. Maknanya Allah satu saja Tuhan yang sebenar yang ada. Jadilah. Awak ada duit tak 100? Tidak ada duit dalam poketku ini. Tengok. Tidak ada duit dalam poketku ini melainkan RM10. RM10 itu awal-awal dia nafi tak dalam hati dia? Tak nafi. Sebab apa? Sebab dia tahu duit dia RM10 ada ni. Bukan kata tidak ada tu duit dalam poket dengan RM10 hilang tiga tu. Dengan RM10 pun tak ada juga. Sebab dia nafi melainkan RM10. Ada pula dah RM10. Bukan gitu. Hak dia nafi tak ada duit tu duit mana? Duit hak selain RM10. Hak selain RM10 tu dia nafi kata tak ada. Betul tak? Betul sungguh. Bila cek poket RM10 ya ada. Jadi bila kata tidak ada duit dalam poketku ini melainkan RM10. Jadi maknanya apa? Duit RM10 je ada dalam poketku ni. Tu makna dia. Lama dia tanya, awak faham apa saya awak cakap itu? Tahu dia kata tidak ada duit dalam poketku ini melainkan RM10. Iyalah waktu dia bercakap awak mau faham dalam pelotok muduk angguk-angguk tadi tu. Tidak ada duit dalam poketku ini melainkan RM10. Loh, muduk ulai balik dia duk cakap. Hak mu faham tu hak muduk angguk bila dia kata tidak ada duit dalam poketku ini melainkan RM10. Kita pun okey beres amat tak apa. Kita faham gitu. Apa kita faham? Orang bertanya kita apa kamu faham dia cakap gitu. Tidak ada duit dalam poketku ini melainkan RM10. Boleh aku tolak bang gitu. Samalah dengan orang tanya apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Weh dia ni duk terjemuh pergi mari. Bukan makna lagi mu tak faham kalau lagu tu. Faham ni tadi. Tu kita faham. Tu tahu mudah apa mu faham ke apa ya kecek. Duit RM10 ada. Ya ada duit RM10 duit ada. Hak tu hak makna. Mana hak terhayat kecil lah pelotok kita tu. Bukan duk ulek kelik hak dia bercakap. Tu maksud gitu. Jadi orang sayang kita kata tidak ada duit dalam poketku ini RM10 tu yang nafi dah. Dah. Sejak di awal lagi dia tahu duit RM10 yang ada dalam poket dia ni. Dia tak nafi RM10 duit dia ada. Tapi nak rakyat kata bahawasanya hanyalah RM10 saja duit yang dia ada, maka dia buat mari dia nak khabar. Bukan dia duk tukar pergi soyok dulu. Nanti ni minta hutang aku soyok duit 50 soyok habis. Jadi menafi tak ada. Bukan. Sejak di awal lagi duit dia tak ada lebih daripada RM10 ya ada. Jadi nak khabar kepada orang yang minta hutang tadi, tak ada duit dalam poketku ini. RM10 tak ada sungguh. RM10 ada jadi awal lagi. Dia tak nafi. Dalilnya mana? Melainkan RM10. Bermakna RM10 saja duit ada. Samalah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan tepat, dengan betul, dengan kena. Tak ada. Tak ada tu dengan Allah. Tak ada. Dah. Allah tak nafi sejak di awal lagi. Dalilnya mana? Melainkan kacawali Allah. Waktu ubik dah waktu ubik dalam perut kita sebenar. Ada kan? Allah saja Tuhan yang sebenar yang ada. Lagu tu. Bukan main dan buat mudah-mudah ngatak ngaji dak tu. Ngatak angguk-angguk gitu pula ngatiknya. Lepas tu boleh makan nasi, nambah 2 pinggan kenyek tu sedap. Janganlah weh. Ulama bahas apa gitu lalu ni. Dan kalimah Allah tu pula, kalimah Allah pada kata la ilaha illallah tu pula. Kalimah Allah tu pula ialah mustathna. Mustathna, orang panggil mustathna minhu atau mustathna bih, boleh juga.
yang dikecualikan dengan dia, atau yang dikecualikan daripada manfi tadi. Boleh kata gitu ke? Artinya apa mustasna bahasa Arab? Arti mustasna tu yang dikecualikan. Hok dikecuali, istisna kecuali. Nah, lepas tu Allah tu mustasna minhu, yang dikecualikan daripadanya, daripada ilah yang kita kata tak ada tadi. Nah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenar. Ilah itu al-ma'budu bihaq. Ingat baik-baik, bukan al-ma'budu bi ghairil haq, bukan Tuhan yang disembah dengan tidak betul, dengan tidak tepat. Tuhan palsu tu bukan. Tu dah. Lepas tu illallah, maka Allah tu dipanggil yang dikecualikan daripada ilah yang kita kata tak ada tadi. Nampak tak? Jadi tidak ada Tuhan yang sebenar, Allah tak termasuk hak kita kata tak ada tu. Kenapa? Sebab kita kata illallah. Tu Iaitulah yang dikecuali. Itu apa maksud yang dikecuali? Yang dikeluarkan. Yang dikeluar ni sebuah lafaz je, bukan makna Allah ni keluar masuk. Allah keluar masuk duk berat ni. Bukan, ni sebuah lafaz kita duk bercakap saja. Nah, tu mana gitu dah. Yang dikeluarkan daripada nafi yang dahulu. Tu. Yang dikeluarkan begini. Yang dikeluarkan nisbah lafaz daripada nafi, yakni daripada khabar ternafi yang terdahulu. Gitu. Daripada nafi yang dahulu, yakni daripada khabar ternafi yang terdahulu. Begitu. Tu baru faham. Baru tepat bahasa kita cakap tu. Nah. Tu. Mana yang dikeluarkan nisbah lafaz, bukan Allah tu masuk tubik dah. Allah zat dia lah, nama bagi zat yang disembah dengan tepat. Dia tak ada keluar masuk ke tu kata ni. Tuhan lah Allah tu, nama bagi zat Tuhan. Nah. Lepas tu kita kata Allah tu mustasna minhu, yakni nisbah lafaz. Nisbah lafaz tu Allah, kalimah Allah, lafaz Allah tu yang dikecualikan, mana yang dikeluarkan nisbah lafaz daripada nafi, ini daripada khabar ternafi. Bukan nafi dengan makna menafi, khabar ternafi tadi. Kita cerita kata ternafi Tuhan yang sebenar selain Allah, ternafi, tertakda sedia kala. Nah, yang terdahulu mana? La ilaha tu. Tu mana yang terdahulu. Artinya takut tak faham lagi weh. Kita mau nak ulama ni takut kita kurang makan kismis ayat ni. Artinya apa? Arti yang dikeluarkan daripada nafi yang dahulu, ini arti yang dikeluarkan nisbah lafaz daripada khabar ternafi yang terdahulu, yang yakni Allah tu, kalimah Allah tu yang diisbatkan, yang dihukumkan dengan sabit, dengan sengoti, dengan sungguh. Begitu dah. Yang diisbatkan, yakni yang dihukumkan dengan sabit, sengoti, sungguh. Kemudian daripada nafi, kemudian daripada khabar, cerita tentang ternafi ilah ma'bud, al-ma'bud bihaq ghairullah. Al-ma'budu bihaq ghairullah. Selepas daripada kita cerita bahawasanya Tuhan yang sebenar tu tak ada, Allah kita tak nafi tu. Hak kita nafi tu Tuhan yang sebenar selain Allah tu tak ada. Betul, sungguh tak ada. Sah tu nafi tu, betul. Kalau nafi Tuhan tak sebenar tu tak ada, salah. Apa? Tuhan tak sebenar, Tuhan palsu tu ada. Nah, banyak pula tu Tuhan palsu dia sini. Benda ada tak boleh kata tak ada. Bohong dia panggil. Benda ada. Mana? Berala, tokong, ada tak? Ada. Kita kata tak ada. Tak ada ke mana ada dia menurut sembah tu. Nah, bohong dia panggil. Itu dia panggil bohong dalam kelima syahadat. Allah berat lah weh kalau kita tak mengaji kan. Hari-hari duk mengucap syahadat dalam semaya. Nah, 5 kali hari semaya, tolak solat subuh tak ada tasyahud awal. Hak lain semua 2 kali belakang tasyahud awal, tasyahud akhir. Waktu cakap duk bohong. Duk bohong dalam kelima syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku sanggup jadi saksi akan bahawasanya tak ada berhala, tak ada tok pekong, tak ada gua tu, tak ada. Bohong itu. Nah,
bohong. Yang nafi Tuhan tak sebenar tu bohong. Tak ada apa berhala ada. Nah, benda ada tak boleh kata tak ada, bohong dia panggil. Nah, bohong dengan manusia ni pun ayatul munafik dah. Nah, tanda munafik bukan munafik. Lama kita cak orang munafik mudah-mudah jangan. Nah, tanda orang munafik. Supaya Nabi kata lagu tu supaya kita orang mukmin ni hindar ke bercakap bohong. Hindar ke orang panggil khianat amanah. Hindar ke mungkiri janji. Bukan maknanya bila ada tiga ni enggak orang tu munafik hak sebenar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bukan. Karena nifak ni makna kafir lah nifak ni. Nah, izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Menzahirkan Islam pada lidah. Nah, lidah ni mengaku Islam tapi menyembunyikan batin hati dia dengan kekufuran. Itu yang panggil munafik. Nah, maka sebab tu tak boleh kita cak orang munafik. Mana seolah-olahnya kita tahu kata orang tu kafir pada hakikatnya. Tahu di mana? Allah rayak kamu. Nah, tu wahyu kamu. Cuba jawab. Ada wahyu mari ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu pun Allah yang cerita wahyu. Itu pun Nabi tak cerita habis ke sahabat. Buat ini semua ke berapa buat orang panggil pengumuman secara besar-besaran dengan bahawasanya ini disebutkan nama-nama menatai munafik dalam Madinah ni, nama sekian-sekian. Dah. Nabi ayat ke setengah-setengah sahabat antara lain Huzaifah ibnul Yamani. Dah. Sayyidina Umar tak tahu. Tu tengok. Bukan main Nabi. Siapa Sayyidina Umar ni nak bunuh orang munafik minta izin dengan Nabi. Nah, istazin li ya Rasulullah. Aku beri izin kepada aku nak bunuh munafik. Orang munafik moyak aku siapa munafik. Aku nak bunuh habis. Ni bahaya ni. Duri darah daging ni bahaya. Rasulullah kata, apa mu nak buat ni Umar? Nah, mahadha ya Umar? Apa ni? Mu nak buat apa ni Umar? Mu tak fikirkan nanti orang kafir musyrikin kata, tengok. Unzur ila Muhammad. Anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Nah, mu tengok Muhammad. Nah, dengan orang ngucap syahadat masuk agama dia pun dia bunuh mai. Padahal Nabi tahu tak siapa munafik? Tahu. Tengok. Nabi ni menjaga nama baik Islam. Nabi. Kita tak dah. Nah, kita tak jaga dah nama baik Islam. Sama-sama Islam kita tuduh munafik. Ni fok-fok munafik lah kau ni ustaz. Fok-fok munafik. Sedap dah. Jadi Nabi dia boleh tiba-tiba nah. Boleh wahyu kata orang tu munafik. Doh, cakap bohong. Bahmu tak cakap bohong dalam ayat hidupmu tanya. Ada juga ustaz. Apa munafik kamu? Siap. Tapi dia bohong berat ni. Atas petah 4 tahun sekali ni. Nah. Tak ada kira lah. Atas petah aku, bawah petah aku. Dia bohong. Itu bohong lah. Nah. Khabaruhu ghairu mutabaqatil waqi'. Dia panggil bohong. Khabar dia tak serupa dengan realiti. Itu dia panggil bohong. Gak bohong ni tak nanti orang rendah, orang tinggi, orang tinggi, orang rendah. Kita pun bohong. Banyak kita bohong. Betul tak? Jadi Nabi sebut ayatul munafik, atau alamatul munafik. Itu bukan nak tuduh kita orang hak sifat lagu tu sebagai nifak haqqan, bukan. Tapi sebagai nak suruh kita menghindari daripada bersifat dengan sifat 3 tadi. Tu jaga-jaga tu. Baik. Jadi kalau bohong tu pun berdosa dah. Apatah lagi bohong dengan Tuhan. Betul tak? Bohong dengan Tuhan ni orang panggil dalam semaya tak erti la ilaha illallah. Tak erti ngucap syahadat. Tak erti makna kelima syahadat dia. Aku sanggup jadi saksi akan bahawasanya tidak ada berhala, tidak ada tok pekong, tidak ada dewa-dewa hak disembah oleh Buddha, Hindu, kau-kau tak ada Tuhan. Melainkan Allah saja Tuhan yang tak sebenar hak ada. Siap. Dah, duk nafi Tuhan tak sebenar. Mu isbat Tuhan tak sebenar ke? Dah, dia kata Tuhan sebenar hak ada. Lepas tu apa mu kata Tuhan tak sebenar ni? Sedangkan Tuhan tak sebenar tu ada, bukan tak ada. Lagi pula bukan Tuhan sejak di awal lagi. Faham tak? Tu habis itu. Bila gitu kata Syekh Ahmad, dan apabila ketahui, yani apabila telah ketahui engkau, dan apabila ketahui engkau ini, dan apabila telah ketahui oleh engkau akan demikian itu makna tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu demikian itu makna la ilaha illallah tu.
Tu. Maka ketahui olehmu akan bahawasanya nafi itu terhadap, mana terkena, berhadap ia nafi atas yang disembah dengan sebenar pada wakil. Panjang ni weh. Kita berhenti situ dulu lah. Dan apabila telah ketahui oleh engkau akan demikian itu. Panjang ni. Kalau kita nak baca ni, tambah sejam pula. Tambah sejam pula. Jawab dia pukul 10.30 baru sudah. Jadi kita berhenti situ. Dia berhenti itu bukan stesen besar, stesen kecil. Tapi cutinya lama. Minggu kepak tu boleh jemput pula. Tanda molek dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Dan apabila telah atau sudah ketahui oleh engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.